Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullahal 'azim. Innallaha ghafurur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, kerana berjayalah orang yang bertakwa. Serta marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia izin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk kita hadir ke masjid, dan insya-Allah kita akan meneruskan pengajian Sirah Nabawiyah dengan menggunakan kitab Sirah Ar-Rahiqil Maktum. Dan sebelum ini kita dah selesai membicarakan perjalanan Nabi dan para sahabat dalam perang Badar. Panjang kita cerita bersama dengan kita mengambil kepahaman dari suratul Anfal yang menceritakan peperangan Badar berkaitan dengan ghanimah dan sebagainya. Dan insya-Allah kita akan menyambung untuk seterusnya perang yang seterusnya pula, iaitu yang disebutkan sebagai peperangan Bani Qainuqa, iaitu berperang dengan golongan Yahudi. Bani Qainuqa ni Yahudi yang disebutkan Yahudi yang paling jahat lah. Yahudi itu jahat lah. Baik, muslimin hadirin yang dirahmati Allah, peperangan Bani Qainuqa. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin amin Allahumma amin. Telah kita perkatakan butiran perjanjian yang dimeterai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum Yahudi. Baginda sallallahu alaihi wasallam begitu prihatin untuk melaksanakan dan menepati butiran perjanjian tepat seperti yang dipersetujui. Memanglah kaum muslimin sifatnya menepati janji. Kaum muslimin, kita orang Islam, diwajibkan untuk menepati janji tepat. Bila berjanji kena tepati. Salah satu daripada tanda-tanda munafik iaitulah bila dia berjanji dia mungkiri, tidak tepat. Wa idza wa'ada akhlafa. Salah satu daripada ciri tanda orang munafik. Bukan kita kata orang tu janji dengan kita, kemudian dia mungkiri, kita tak boleh kata lah ni munafik dah. Pasal tanda saja, ciri salah satu. Ada lagi yang lain. Wa idza tumina qana, bila diberi amanah dia khianati. Idza hadatsa kadzaba, apabila dia bercakap dia menipu. Kemudian wa idza qatu Rasulullah Muhammad, apabila dia dia melampaui batas. Bila dia berdebat melampaui batas. Baik. Maka itu 4 ciri atau tanda-tanda orang munafik. Ayatul munafik salasa, ada riwayat kata 3 awal tadi. Baik. Jadi
kalau ada tanda apa tu, ciri dia tu, kita tak boleh nak pukul lagi lah, tak boleh nak hukum lagi. Ya, kerana munafik ni Allah sebut dalam Al-Quran, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia dia berkata amanna billah, kami beriman dengan Allah, bil yawmil akhir, dan beriman dengan hari akhirat, wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka itu beriman. Allah menafikan keimanan. Kerana munafik itu sifat dalam hati, pura-pura, pura-pura beriman tetapi tidak beriman, dan lain-lain lah, semua yang lain, semua yang sifat kepura-puraan. Baik. Tapi kaum Yahudi yang sudah menjadi budaya dan cara hidupnya, sejarah memperkatakan penipuan dan khianatan serta pecah amanah Yahudi sepanjang zaman. Yahudi, janji mereka, janji boleh janji, namun perangai busuknya pasti terbukti juga. Mereka mula menimbulkan kekacauan dalam saf umat Islam. Mereka mengatur pakatan jahat, di antaranya satu muslihat jahat Yahudi. Ini satu muslihat jahat Yahudi Bani Qainuqa di Madinah yang nak memporak-porandakan kaum muslimin. Riwayat Ibnu Ishaq, Syaz bin Qais, seorang ketua kaum Yahudi yang lanjut usia, yang senior, yang tua, yang apa, bila dia senior ni, Imam Sayyidina Muhammad dihormatilah. Di satu hari beliau melewati sekumpulan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdiri dari Al-Aus dan Al-Khazraj. Dua suku puak, Aus dan Khazraj. Sebelum mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan, ya, makna memperbaikkan hubungan dua ni. Sebelum ni dua kaum ni bertelagak. Ya, zaman berzaman ni panjang lama. Ya, bermula daripada Tok Wan atas banyak ni. Aus dan Khazraj ni dua beradik. Tapi kerana perkelahian, permusuhan, perselisihan tadi, menyebabkan dua suku ni tadi bertelagak sampailah zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dipersaudarakan. Maka Islam ini mempersaudarakan. Sebelum ni tak boleh saudara, tak boleh baik, tapi Islam datang mempersaudarakan. Ini jalan jahat, muslihat jahat Yahudi, yang telah dipersaudarakan. Yahudi nak cucuk supaya bergaduh balik. Baik, kita tengok kisah dia bagaimana. Kemudian terdiri dari Al-Aus dan Khazraj. Mereka sedang berbincang dalam satu majlis, berbincang. Syaz begitu meradang dan bergelora hatinya lantaran keakraban dan keikhlasan pergaulan mereka dalam Islam. Kepala Yahudi ni tengok kemesraan dua suku puak yang sebelum ni bergaduh, dia berasa macam apa, bergelora hati, marah, tak puas hati ini. Kerana Islam dia lebih baik. Kemudian sedang dahulu mereka berbalah dan berkelahi. Beliau berbisik dalam benak hatinya, pemuka Banu Qais mula bertaut kembali di negeri ini. Demi Allah, ini tidak boleh jadi. Kiranya mereka sejahtera, maka penghidupan kita tidak akan terterang. Kira mana dua suku ni baik molek, jadi mereka ni Yahudi ni tidak akan tenang dan tenteram. Dengan itu beliau menyuruh salah seorang pemuda Yahudi yang bersama beliau itu untuk menyusup masuk dalam kalangan sahabat yang sedang berbual itu, dengan katanya, ayo kamu masuk mencegah mereka. Kemudian kenal kembali hari Allahumma salli ala Muhammad, hari kita sebutkan pergaduhan lah, hari kita sebutkan baik dan sebelum, maksudnya nak suruh ungkit balik. Sebutkan rangkapan-rangkapan syair yang mereka bermadahkan untuk hari berkenaan. Hari-hari hak mereka bergaduh dulu kan macam-macam lah. Bila bergaduh ni, hak ni dia kata ni, hak ni dia kata begitu.
Aus, puak Aus tu kata puak Khazraj, puak Khazraj tu kata puak Aus. Mana nak ukir balik dulu. Nak ukir balik dulu. Dia sebenarnya begini. Bila mana berlaku perdamaian, maka sebelum dari perdamaian tu tak boleh jangan nak ukir balik. Tak guna. Sebab dah berdamai. Apa pun, masa mana, zaman mana, zaman kita hari ni pun sama lah. Kalau dia berdamai, kita tutup lah. Kalau dia berdamai 2019, tutup. Kita tak boleh ukir balik 2017 dulu. Masa dia berkelahi. Kerana masa 2017 memang berkelahi. Bila berkelahi adalah perkara-perkara yang kita sebut memberikan sentimen negatif lah. Ni tak suka, ni tak suka. Tapi bila berdamai, hak sebelum tu dah habis dah. Mudah kita kata seseorang yang kafir bila mana masuk Islam, habis dah. Orang kafir tak ada apa, tak boleh nak ukir dah sebelum tu. Tak boleh nak ukir semasa kafir dia. Semasa dia berislam tak boleh nak ukir. Walaupun dia buat perkara yang boleh jadi itu memang teruk lah. Tanah anak hidup-hidup je tu. Itu belum Islam. Masuk Islam tak boleh nak ukir dah. Kalau nak kata mu dulu ni jahat, tak boleh. Sebab memanglah dulu. Sekarang. Maka begitu kaedah. Cuma hari ni kita tengok dalam media sosial ni hak tak betul banyak begitulah. Duk buat mari balik hak dulu, buat mari balik. Buat mari balik hak dulu. Sepatu Allahumma salli ala Muhammad. Dalam kita sebut sesuatu ke arah kebaikan, hak berdamai, hak berbaik apa semua. Macam hari ni sebut ni contoh kaum Aus dan Khazraj yang mana di puak Yahudi nak ambil peluang supaya bergaduh balik. Kita tengok akhirnya kerana mengenalkan kembali semasa perkelahian tadi. Dia duk mengata ni, duk ungkit ni, duk kata kawan ni duk kata. Akhirnya kalau kita tengok dalam kisah ni juga dia nak pergi kepada angkat senjata juga. Mari kita tengok kisah dia, perjalanan yang kata kerana kesan daripada mengungkit balik apa yang hak dulu. Baik. Ayo kamu masuk mencelah mereka, kemudian kenal kembali apa yang telah berlaku dalam kalangan mereka sebelumnya. Sebutkan rangkapan syair yang mereka bermadah untuk hari tersebut. Pemuda Yahudi tadi pun bertindak seperti yang disuruh oleh Syaz. Beliau turut serta dalam perbualan dan akhirnya menyeret mereka untuk mengganti hari tersebut. Apalagi masing-masing menyebut kelebihan masing-masing. Dia sebut kelebihan dan dulu kan masa gaduh kawan hidup sebut kelebihan kawan hidup sebut keburukan untuk main balah lagi mari. Akhirnya Allah SWT ketegangan pun bermula. Mari tegang. Kedua belah pihak Al-Aus dan Al-Khazraj masing-masing menepa ke hadapan lawannya, mengukit semakin melarang, ukit semakin banyak. Kemudian salah seorang di antara mereka berkata, kalau kamu mahu kita boleh bersedia. Maksudnya boleh memulakan perang saudara semula. Ni hak batu api, kesan daripada batu api. Antara kesalahan besar batu api ni kerana hak baik dia buat jadi bergaduh. Salah besar. Apalagi kedua-dua pihak semakin panas dan berat. Tawaran pun disambut. Kawan ni tawar, kawan ni sambut. Pasal kita kata gitulah. Orang jantan gitu. Kawan ni capak. Mubah ni mari kan kita pergi, nanti kata penakut pula kita pergi gitu. Kami sambut cawangan kamu itu. Masanya di tengah hari, masing-masing pun melaung, ayo ambil senjata. Kata nak perang. Semua mereka keluar membawa senjata dan hampir akan berlaku pergaduhan. Hampir kata nak bergaduh, nak main. Berita telah sampai ke pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya berita bergaduh ni sampai ke mana? Baginda segera keluar menemui mereka yang bertelagah bersama-sama dengan sahabat-sahabat kaum Muhajirin. Hak bertelagah tadi ni kaum Ansar, Aus dan Khazraj. Hak memang penduduk Madinah. Baik. Setibanya baginda di hadapan mereka, terus baginda bersabda, wahai kalian muslimin,
Apakah dengan seruan jahiliyah itu kamu boleh laungkan sedangkan aku masih hidup di kalangan kamu? Seruan jahiliyah tadi itu nak bergaduh. Aku masih hidup dalam kalangan kamu dan setelah kamu dihidayahkan Allah kepada Islam, malah dimuliakan kamu dengannya. Semangat jahiliyah baru saja dimatikan dan kamu baru saja diselamatkan dari kekufuran, lalu dicantumkan hati-hati kamu. Ini kamu mau berperang kembali? Nabi tanya kepada dua puak. Dengan ucapan Rasulullah SAW, barulah sekalian mereka sedar kembali bahawa semuanya itu adalah hasutan syaitan, muslihat jahat seteru yang cuba melaga-lagakan mereka. Semua menangis dan masing-masing memeluk sahabat Al-Aus bersama dengan Al-Khazraj. Mereka kembali mengikuti Rasulullah SAW patuh dan mentaati baginda, telah memadam api permusuhan yang sengaja dinyalakan semula oleh musuh Allah, iaitu Syaz bin Qais. Baik. Jadi kerana apa kita sebut jarum ni, suntikan jarum, bukan vaksin. Vaksin tu tak apalah, terimalah. Pasal ke arah kebaikan. Dia kaedah hukum vaksin itu sebut sikit. Menyelamatkan nyawa, nak mengelak mudarat, menyelamatkan nyawa, maka jadi harus. Boleh. Jangan duk kata macam-macam yang lain. Sebenarnya kita dah ambil vaksin dah pun. Anak-anak kita boleh jadi cucu kita. Masa kecil lagi tengok berapa banyak mana imunisasi yang dikenakan kepada anak cucu kita. Tu vaksin lah tu. Kan dulu penyakit cacar lah, apa semua. Maka ada vaksin dia. Alami COVID-19, maka datang vaksin dia. Maka dari sudut hukum adalah harus. Malah wajib kalau sekiranya jalan tu untuk menyelamatkan nyawa. Baik. Maka itu kita serah kepada ahli dia. Jangan kita duduk Allah SWT Muhammad berkelahi. Berkelahi kenapa kena vaksin apa semua ni tak tahu. Saya sama juga Allah SWT Muhammad penjarakan sah. Masih lagi berkelahi lagi. Masih lagi pandangan yang kata apa ni penjarakan sah. Tak kita dulu. Kita siapa nak kritik Allah SWT Muhammad, golongan yang ada apa tu autoriti dia. Ya, tahap keilmuannya yang hebat. Kita akui bila mana keluar daripada jabatan kuasa fatwa negeri, kita akui. Baik. Kemudian tadi satu kisah. Inilah satu contoh percubaan Yahudi Al-Madinah dalam rangka usahanya menimbulkan kacau bilau dan pergaduhan dalam kalangan umat Islam. Maknanya jalan dia ambil nak menimbulkan pergaduhan ini mudah ya. Dengan apa itu mengungkit kembali peristiwa dulu. Mengukit kembali sejarah perkelahian dulu. Maka kalau kita susu galuh dia sampai ke masa kita hari ni pun benda ni musim juga ada. Sebab itu kita beri contoh tadi. Bila berlaku perdamaian 2019, maka hak 2017, kau 2010, kau 2000, kau 1983 kau tak perlu diungkit. Pasal dah berdamai, dah baik. Jadi hak mengungkit itu satu kesalahan. Karena dengan mengungkit Allah SWT Muhammad, kemudian berlaku pergaduhan, maka dia kepala, dia menanggung kepada perkelahian antara kita katakan perdamaian antara dua pihak. Kalau ni Aus dan Khazraj, apa pula di mana pun, di zaman mana pun, bila hak bergaduh kemudian dia berbaik, boleh jadi kita ada perkara yang yalah macam ni Yahudi tak suka. Ada kumpulan mana tak suka dengan perdamaian dua kumpulan itu. Maka dia menyuntik sentimen-sentimen yang boleh berlaku pergaduhan, maka dia menanggunglah. Kerana apa? Kerana pergaduhan yang berlaku itu dalam kalangan umat Islam. Nabi tegur Al-Aus dan Khazraj bila mana Sayyidina Muhammad nak gaduh semula, kerana diungkit balik oleh apa tu, dicucuk jarum oleh golongan Yahudi supaya mengungkit balik kisah lama, kisah silam.
Sebab itu perkara kisah dulu tak boleh ukit, benda dulu tak boleh ukit. Hatta mari keluarga pun sama tak, suami isteri kan, mungkit dulu tak boleh juga. Mungkit ni perkara yang akan berlakunya bergaduhan. Biarlah yang dulu berlaku. Baik. Kemudian sebenarnya kaum Yahudi mempunyai berbagai taktik untuk menjahanamkan dakwah Islamiyah. Mereka sentiasa menabur dakwah palsu mengenai Islam, beriman dengan Islam di siang hari dan kufur dengannya di malam hari. Yang Allah sebut ayat tadi, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Golongan munafik dalam kalangan Yahudi. Baik. Dari sudut keduniaan pula mereka cuba mempersepitkan mata pencarian dan peluang usaha. Kiranya seseorang Islam itu ada kaitan dan peluang usaha, kaitan keuangan dengan mereka. Katakanlah seorang Islam telah berhutang dari orang Yahudi, mereka akan menagih hutang itu di pagi dan petang. Kalau orang Islam berhutang dengan mereka Yahudi, duk tagih pagi petang. Tapi kalau mereka yang berhutang dari orang Islam, mereka akan memakan hutang itu secara batil. Atau enggan menjelaskannya dengan berkata, hutang yang kami ambil dari kamu itu semasa kamu di dalam agama pegangan bapa kamu dahulu. Tapi bila kamu sudah berbekal agama, maka kami tidak terikat lagi. Ini batil, secara batil. Maksud, bila dia berhutang dengan orang Islam, ya, orang yang masuk Islam, dia tak mau bayar. Jadi dia kata, aku berhutang dengan hang, masa tu hang tak Islam. Dah hang Islam, dia terputus dah. Hubungan hutang terputus dah, tak terikat dah. Ni tak betul. Dia hutang tetap berjalan, itu nama hutang. Kita berhutang dengan siapa pun tetap berjalan. Dan akan nanti Allah SWT Muhammad diselesaikan nanti di hari akhirat semua hutang tu. Baik hutang kita sebut bahasa, kita sebut hutang ni hutang RM2 harta pun semua. Juga hutang-hutang lain pun ada 3 hutang juga. Kita buat jahat orang, kita mengatur orang, kita fitnah orang. Ni nanti di hari akhirat dikira hutang dan akan dibayar. Cuma nanti di hari akhirat dah ada bayar dah dengan RM2. Kalau kita berhutang di dunia RM1,000 dah bayar. Nanti hari akhirat tu bukan bayar dengan RM2, kerana RM2 tu tak ada nilai apa. Tak ada nilai dah RM2. Yang nilainya di sana nanti adalah amal soleh. Maka sebab itu nanti bayarannya dengan amal soleh. Baik itu disebutlah hadis yang masyhur. Nabi tanya sahabat, tahu tak kamu siapa dia orang muflis? Orang Islam yang muflis. Itulah ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin, yang datang nanti pada hari kiamat dengan Allah SWT Muhammad, mayang dia, puasa dia, zakat dia, amal soleh. Tetapi dalam kehidupan dia ada perkara yang dia tidak beres dengan orang, seseorang. Dia mengatur orang, dia caci maki orang, dia pukul orang. Maka nanti akan dibalasnya bagaimana? Amal soleh dia tadi, hak semayang dia, hak puasa dia, hak zakat dia, ada segala apa amal soleh dia. Bagaimana cara dia nak bayar hutang kesalahan dia ni? Dengan amal soleh dia. Amal soleh dia ni akan diberi kepada orang yang dia buat naya. Si A diberi, ni B diberi, banyak hal. Kalau ni kalau kita kata Muhammad dulu, kalau kata hak nak mengatur orang, hak caci orang, hak fitnah ni, dia tak menyeluruh sebab ikut mulut, main ikut kampung gitu kan. Kalau hari ni satu Malaysia, malah satu dunia siapa. Jadi dosa tu makin banyak. Kerana dia duduk berkembang. Mana? Kalau ya tu bila. Nanti di hari akhirat ada banyak tadi itu amal soleh diberi sampai habis amal soleh. Mustahil. Kalau banyak sangat dosa dia dengan orang. Kalau ya tu bila. Habis amal soleh dia. Dalam habis amal soleh dia masih ada lagi, tak selesai lagi dengan orang ni.
Maka bagaimana pula selepas tu dah tak ada amal soleh nak bayar. Jadi orang yang berbaki yang tak selesai lagi hubungan dia tadi ni, dia menanggung dosa orang tu pula. Dia tak boleh nak bagi amal soleh, maka ditampung dosa orang tu sebagai nak selesai, tampung atas dia. Yang kata Nabi kata mufli. Boleh dia billah. Muflinya sebab apa? Sebab dia balik ke negeri akhirat, dia bawa amal soleh ni. Semayang dia semayang. Tapi kerana ada baik itu dalam hubungan sama manusia ni kena jaga. Jangan ada buat tak ketahuan pasal nanti tu di hari akhirat. Nabi sebut hadis tadi. Baik. Kemudian ni pok-pok Yahudi duduk buat nanya kepada kaum muslimin di Madinah. Semuanya ini mereka lakukan sebelum peristiwa Badar, sebelum perang Badar. Kerana dilihat kaum Yahudi nampak orang Islam ni tak kuatlah. Bila perang Badar Islam menang kan, nampak dia bertukar sikitlah dia punya persepsi tanggapan dia. Meskipun perjanjian dimeteraikan di antara mereka dan Rasulullah, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sekalian bersabar dengan segala kerenah dan muslihat jahat Yahudi, mengharapkan mereka kembali ke pangkal jalan demi untuk kesejahteraan dan keamanan serantau. Mana harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka ni juga masuk Islam. Baik. Bani Qainuqa mencabut perjanjian. Ada kita sebut tadi. Perjanjian sepatutnya Allahumma salli ala Muhammad ditepati, tetapi dicabuti. Setelah mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri Allah membantu kaum mukminin dengan kemenangan yang cemerlang di medan perang Badar. Setelah kaum Yahudi Bani Qainuqa tengok tentera muslim balik dengan menang, lagi depa tak puas hati, lagi depa makin kita sebut marah. Kemenangan yang membawa kaum muslimin semakin gagah dan digurungi oleh seteru yang jauh, apatah lagi yang terdekat. Kalau jauh pun gurung, kalau dekat depa ni Bani Qainuqa. Apalagi yang dekat. Baik. Kesemuanya ini membuatkan kaum Yahudi semakin berang dan panas hati. Semakin tak puas hati. Apalagi mereka pun mendedahkan pemusuhan dan mengiklankan perseteruan. Sebenarnya mereka telah bersedia untuk mencabar kaum muslimin. Di antara pemuka Yahudi yang paling berdendam dan berhasad dengki terhadap kaum muslimin ialah Ka'ab bin Al-Ashraf. Akan kita perkatakan kemudian nanti. Di antara tiga kabilah Yahudi yang paling jahat ialah kabilah Bani Qainuqa. Antara tiga kabilah ni hak paling jahat, Bani Qainuqa. Kabilah ini tinggal dalam kawasan Al-Madinah di suatu kampung yang juga dikenali dengan nama mereka, nama Qainuqa tempat. Pekerjaan mereka sebagai tukang emas. Mereka ni golongan yang elit, yang kaya, untuk buat emas. Tukang besi dan tukang-tukang periuk dan perkakah-perkakah lain. Jadi mereka ni golongan yang kita sebut Bani Qainuqa ni golongan yang elit jugalah masuk, kerana mereka bertukang emas dan sebagainya. Ini menyebabkan mereka berupaya memiliki peralatan perang. Mereka ada peralatan perang. Bilangan anggota tentera mereka seramai 700 orang. Bani Qainuqa itu mereka berasa hebat. Bani Qainuqa. Bani Qainuqa dikira di antara Yahudi Madinah yang berani, dan mereka lah kelompok Yahudi yang pertama melanggar perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni hak paling keras. Setelah Allah memberi taufik kepada kaum muslimin dengan kemenangan dalam perang Badar, semakin bertambah lagi kesumat dan sakit hati mereka. Mereka sentiasa menimbulkan kekacauan, ejekan dan menyakiti kaum muslimin yang berdatangi pasar mereka, malah mengacau kaum muslimat. Setelah mana kenakalan dan kejahatan mereka semakin menjadi-jadi, Rasulullah SAW memanggil mereka, memberi peringatan, nasihat, tazkirah dan menjuru mereka ke jalan Allah, ajak masuk Islam. Sebenarnya mengingatkan mereka akibat buruk yang akan berlaku natijah dari tindakan mereka yang jahat dan melampau. Apalagi rupanya kesombongan dan kebongkakan mereka semakin bertambah. Nabi ajak masuk Islam, tapi mereka makin angkuh sombong, tak mau masuk. Abu Dawud dan imam yang lain meriwayatkan daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dengan katanya, bila mana Quraisy menerima kekalahan yang baik di medan perang Badar, Rasulullah SAW pun bergerak pulang ke Madinah.
Rasulullah SAW turun mengumpul kaum Yahudi di pasar raya Bani Qainuqa. Selepas mana perang, balik dari perang Badar, Nabi mengumpul golongan Yahudi ini di pasar dia, di pasar Bani Qainuqa. Dengan sabdanya, wahai kalian Yahudi, peluklah Islam sebelum kamu ditimpa musibah sebagaimana tertimpa atas Quraisy, musyrikin Quraisy yang kalah dalam perang Badar. Jawab Yahudi, ni depa sombong, bongkar. Wahai Muhammad, janganlah kamu terpesona dan tertipu dengan diri kamu kerana kamu dapat melemahkan beberapa orang kaum Quraisy. Mereka itu masih mentah lagi. Mana pada pandangan Yahudi Bani Qainuqa ni, golongan musyrikin Quraisy hak kalah perang dengan Nabi ni, depa ni memang mentah, maksudnya depa ni memang tak hebatlah perang. Sehingga kan kamu boleh menang dengan mereka tu biasalah. Contoh macam tu. Okeylah. Cuma dengan kami, begitu. Tak boleh menang, begitulah. Mana bangga besar diri, bangga diri. Buat Bani Yahudi Bani Qainuqa. Kerana kamu dapat melemahkan orang kaum Quraisy, mereka itu masih mentah lagi, tidak tahu perang. Dengan kami, baru kamu tahu bahawa kami ini manusia, bukan sebarangan. Dia berusaha diri sombong. Sebenarnya kamu belum cuba lagi orang seperti kami. Sebenarnya maknanya dia katakan Nabi, jangan pandang sebelah mata kepada depa, gitu. Jangan nampak depa ni lemah. Begitu. Maka turunlah ayat. Di sini Allah menurunkan ayat dari surah Ali Imran ayat 12 hingga 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Sadaqallahul a'lam. Qul lil ladzina kafaru, katakanlah kepada mereka, yakni orang kafir, satughlabuna wa tusyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan diiringi ke dalam neraka Jahannam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Allah turun ayat ni supaya apa? Supaya nak menggentarkan mereka ni Bani Qainuqa. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata, sesungguhnya telah ada satu bukti bagi kamu pada dua pasukan yang telah bertemu di medan perang. Satu pasukan berperang pada jalan Allah dan yang satu lagi kafir musyrik. Mereka melihat orang-orang Islam dengan pandangan mata biasa, dua kali ganda berbanding dengan jumlah mereka sendiri, dan Allah sentiasa menguatkan siapa yang Allah kehendaki dengan memberi pertolongannya. Sesungguhnya pada kisah itu terdapat satu pengajaran bagi orang-orang yang berfikir. Ali Imran 12:3. Tu ayat ni Allah Sayyidina Muhammad nak beri kekuatan kepada kaum muslimin. Ya. Walaupun apa kata-kata besar daripada manusia Bani Yahudi Bani Qainuqa, cakap besar tadi. Kalau tu ayat ni makna siapa pun tak takut kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Bila mana Allah berkehendak kaum muslimin menang, Allah akan menghantar pertolongan. Allah hantar pertolongan menang. Walaupun sikit lawan banyak, walaupun nampak lemah lawan yang kuat. Kerana ayat jelas mari, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kumpulan pasukan yang sikit, kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah, mengalahkan kumpulan kekuatan pasukan yang katsirah banyak. Hak sikit mengalahkan yang banyak biiznillah, dengan izin Allah. Kerana segala sesuatu yang berlaku atas muka bumi ini dengan izin Allah berlaku. Walaupun kita melihat pelik, ya pelik, tetapi tidak mustahil bagi Allah. Kan kita bicarakanlah perkara pelik ni kan, perkara pelik mukjizat. Allah Sayyidina Muhammad irhas mukjizat para anbiya mursal. Kemudian karamah, kemudian ma'unah,
juga kepada orang bukan Islam yang disebut istidraj. Pelik, tapi kerana Allah berkehendak ia berlaku. Demikian. Baik. Jadi menguatkan, kita sebutkan semangat kepada Nabi dan para sahabat dalam berhadapan dengan Bani Qainuqa. Jawapan terhadap seruan Rasulullah itu merupakan perisytiharan perang secara terbuka. Jawapan tadi dari Bani Qainuqa itu adalah isytihar perang dari Yahudi Bani Qainuqa. Namun Rasulullah SAW tetap mengawal dan menahan kemarahan baginda. Baginda bersabar dan kaum muslimin pun bersabar juga. Malah mereka tetap menunggu hari-hari yang akan berlaku seterusnya. Ya, apa yang akan berlaku. Ya, kerana mereka tahu bahawa Yahudi Bani Qainuqa sangat benci. Jadi macam jalanlah mereka nak menghancurkan Islam, nak merosakkan Islam. Hak awal tadi kita sebut dah kisah mereka nak merosakkan hubungan baik antara Al-Aus dan Khazraj. Tapi tidak berupaya kerana Allah Sayyidina Muhammad di apa itu sebut tadi, Nabi SAW masih ada. Kalau Nabi tak ada tu boleh jadi gaduh. Ya. Allah Sayyidina Muhammad. Insya jadi kita beri laluan azan isyak dulu. Allah Sayyidina Muhammad. Kemudian kita sambung sikit lagi.